Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Kita sudah pun melalui musim monsun timur laut dan banyak sekali amaran-amaran bencana dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia berkaitan dengan amaran angin kecang dan juga laut bergelora. Begitu juga amaran hujan berterusan bagi kawasan-kawasan yang tertentu dalam skala buruk. Begitu juga fenomena air pasang besar antara 8 hingga 11 Disember yang lalu dan juga amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang akan berlangsung ataupun berlaku di beberapa kawasan terutamanya di Laut Cina Selatan. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah maksud ramalan meteorologi ataupun jabatan meteorologi ini dan bagaimana kita membaca kesiagaan agensi-agensi yang berteraskan bencana ini, begitu juga bagi diri kita sendiri dan juga komuniti setempat yang kita sedia maklum kawasan kita merupakan kawasan rentan untuk bencana banjir ataupun pernah berlaku banjir kilat dan seumpamanya. Jadi apa yang wajar kita lakukan dengan beberapa amaran cuaca yang dikongsikan oleh NADMA dan juga Jabatan Meteorologi ini. Jadi di talian melalui Google Meet pada malam ini saya bersama dengan yang berbahagia Datuk Khairul Syahril Idrus, Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana bagi Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA, Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Datuk Khairul, terima kasih kerana sudi bersama agenda awani pada malam ini. Terima kasih Nazri dan juga terima kasih kepada Astro Awani kerana menjemput Akmal untuk berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan bencana banjir yang kita harap akan tidak berlaku seperti mana yang berlaku pada tahun-tahun lepas, iaitu kita berharap semasa musim monsun timur laut kali ini situasinya adalah agak terkawal dan tidak melampaui apa yang kita alami pada tahun lepas. Terima kasih sekali lagi Sulawani. Ya, Datuk. Dari amaran-amaran yang dikongsikan sejak mulanya monsun timur laut dan juga ketika peralihan monsun timur laut, adakah pihak NADMA dan juga agensi yang berkaitan di peringkat persekutuan hinggalah ke peringkat komuniti ataupun daerah sudah benar-benar bersiap siaga untuk menghadapi musim banjir tahun ini? InsyaAllah dari segi persediaan pihak NAKMA dan agensi kerajaan sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi banjir yang sentiasa berlaku setiap tahun semasa musim MTL. Berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang lepas, kita telah melakukan pelbagai perkara dan juga strategi untuk pastikan bahawa dari segi kesiapsiagaan agensi kerajaan kita berada di peringkat optimal dalam menghadapi bencana banjir semasa musim MTL yang selalunya berlaku pada bulan November hingga Mac setiap tahun. Jadi dari segi persediaan tu insya-Allah berdasarkan pengalaman kita yang lepas-lepas kita telah cuba yang sebaik mungkin untuk memastikan bahawa dari segi persediaan adalah yang terbaik dan insya-Allah apa yang kita lakukan kali ini kita berharap ianya lebih baik daripada persediaan yang kita telah buat pada musim MTL tahun lepas yang mana telah kita kenal pasti berapa kelemahan yang telah kita cuba perbaiki apabila menghadapi musim MTL pada tahun ini insya-Allah Nazri. Ya, dari pengamatan Datuk, adakah Nanma merasakan amaran bencana banjir untuk tahun ini benar-benar akan berlaku ataupun bagi setengah-setengah kawasan tertentu sahaja, terutamanya di kawasan pantai timur, Datuk? Berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang lepas, apa yang kita buat untuk penambahbaikan yang kita buat untuk tahun ini adalah dari segi persediaan kita tidak menumpukan perhatian ke sesuatu kawasan saja. Untuk tahun ini dari segi persediaan untuk menghadapi banjir kita telah meminta supaya semua negeri untuk bersedia berbanding dengan yang lepas-lepas di mana pada yang lepas-lepas kita hanya memberi tumpuan kepada negeri-negeri di pantai timur apabila berlakunya MTL. Tetapi untuk tahun ini dan mungkin untuk persediaan MTL-MTL yang akan datang, kita telah meminta supaya negeri-negeri yang terletak di pantai barat Semenanjung dan juga Sabah Sarawak juga bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan walaupun dari segi ramalannya negeri-negeri ini tidak begitu terkesan semasa musim MTL. Ya,
dari aspek itu, bagaimana juga kita melihat apa yang sedang berlaku di Pantai Timur, terutamanya di Kelantan dan Terengganu dan juga sebahagian Pahang? Adakah semua agensi sudah pun menumpukan kawasan-kawasan yang memang sudah pun berlakunya kenaikan air sekarang pada ketika ini, dan apatah lagi ada hujan berterusan dan juga fenomena air pasang besar, Datuk? Nah, dari segi persiapan seperti mana yang kita sebutkan tadi, persiapan untuk menghadapi MTL ini telah dibuat sebelum MTL lagi. In fact, persiapan ini telah dibuat sepanjang masa dari segi latihan, dari segi engagement dengan mereka-mereka yang berkaitan, dari segi libat urus dengan NGO dan juga masyarakat setempat. Jadi berdasarkan kepada apa yang berlaku sekarang di negeri-negeri yang seperti mana Nazri maklumkan tadi, Pahang, Terengganu, Kelantan yang mengalami situasi banjir ketika ini, daripada apa yang kita lihat dari segi respon dan juga kelicinan pengurusan bencana di negeri-negeri berkenaan, ianya berjalan dengan agak baik dan licin tanpa melibatkan banyak masalah yang besar. Jadi berdasarkan kepada pengamatan berkenaan, kita dapati bahawa dari segi setakat ini, dari segi kesiapsediaan kerajaan negeri, pejabat-pejabat daerah, agensi-agensi responder, semuanya telah menjalankan tugasan dengan baik, dan juga dari segi persediaan memberikan tempat-tempat perlindungan juga telah yang melibatkan pusat-pusat pemindahan sementara yang di bawah tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah berjalan dengan licin dan teratur setakat ini. Ya, dari pengalaman hujung tahun lalu, iaitu ketika Pantai Barat dilanda banjir besar, iaitu di Negeri Sembilan, di Pahang dan juga sebahagian di Lembah Kelang, termasuk di Selangor dan Shah Alam, Kelang dan juga di Sepang. Apa yang kita boleh pelajari dari aspek pengurusan bencana, khususnya di peringkat federal, di peringkat negeri dan juga peringkat daerah? Kerana kita memang betul bersiap siaga untuk menghadapi musim banjir, terutamanya di kawasan yang rentan untuk menerima banjir saban tahun, terutamanya di Pantai Timur. Tetapi saya tahu infrastruktur kesiapsiagaan itu lebih padat, lebih tertumpu di kawasan Pantai Timur. Tetapi apabila berlakunya 19 hari bulan, 20 hari bulan di kawasan Pantai Barat, seolah-olah kita lambat respon dan begitu besar populasi yang terpaksa dipindahkan dalam masa seminggu itu. Adakah kita belajar daripada episod yang lepas, Datuk? Sememangnya Nazri, kita mengakui terdapat beberapa masalah dari segi koordinasi persediaan apabila berlakunya banjir besar yang melanda terutama sekali negeri-negeri pantai barat seperti Selangor, terutama sekali di kawasan Shah Alam, Kelang yang ada ketika itu. Kita dapati bahawa dari segi tumpuan kita memberi penekanan kepada negeri-negeri di pantai timur sahaja, disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang lepas. Negeri-negeri inilah yang merupakan negeri-negeri yang amat terkesan apabila berlakunya bencana semasa monsun Timur Laut. Berdasarkan kepada pengalaman yang lepas, ya, kita telah seperti mana yang kita sebut tadi, kita memberi tumpuan kepada semua negeri-negeri untuk bersiap sedia untuk menghadapi bencana banjir, walaupun dari segi pengalaman yang lepas negeri-negeri berkenaan tidak begitu terkesan apabila berlakunya monsun Timur Laut. Dan dalam masa yang sama, dari segi sesi engagement dengan penduduk-penduduk setempat, kita juga telah melakukan penambahbaikan dengan kita telah melibatkan penduduk-penduduk setempat dari segi libat urus dan juga latih amal yang berkaitan. Selain daripada itu, dari segi persediaan infrastruktur juga kita telah pastikan bahawa siren-siren dan untuk memaklumkan mereka penduduk-penduduk yang kawasan yang akan terlibat dengan sesuatu bencana ini dapat berfungsi dengan lebih baik dan lebih jelas lagi. Uh, uh, Selain daripada itu, kita juga telah memastikan bahawa peralatan-peralatan seperti pam-pam air juga berkesan dan juga berada dalam keadaan yang baik untuk memastikan bahawa jumlah dan juga paras air dapat dikawal dengan lebih teratur. Selain daripada itu, kita juga telah memastikan bahawa dari segi respon dan juga pengurusan bencana yang melibatkan agensi-agensi kerajaan juga dapat ditambah baik dengan mengadakan lebih kerap sesi-sesi latihan, libat urus dan juga kursus-kursus
untuk menambah pengetahuan mereka yang terlibat secara langsung dalam pengurusan bencana di kawasan-kawasan, terutama sekali kawasan-kawasan yang sebelum ini jarang menghadapi bencana seperti tahun lepas, iaitu di Shah Alam, yang mana kita telah memberi latihan amal dan juga pemahaman yang lebih jitu kepada pegawai-pegawai daerah yang merupakan pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, dan juga kepada ketua-ketua polis daerah yang merupakan mereka yang bertanggungjawab untuk mengetahui pos-pos kawalan tempat kejadian yang mengawasi operasi-operasi menyelamat bantuan apabila berlakunya sesuatu bencana di sesuatu kawasan, Nazri. Ya, apa pesanan Datuk dan juga Natma kepada ketua bencana daerah, iaitu pegawai daerah ataupun DO ini, jika mereka sendiri berada di lapangan, mereka anak-anak buah mereka tahu jika paras air terus meningkat, jika hujan tak berhenti dalam beberapa jam dan sebagainya, apa reaksi mereka yang sepatutnya mereka lakukan untuk mengkoordinasi operasi menyelamat dan juga sistem amaran awal, Datuk? Okey. Berdasarkan sebenarnya untuk membantu pegawai-pegawai daerah sebagai pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana daerah, telah disediakan SOP yang berdasarkan kepada arahan MKN nombor 20. Mm-mm. Arahan MKN nombor 20 ini akan memberi garis panduan tentang apakah perkara-perkara yang perlu mereka lakukan sekiranya berlakunya sesuatu bencana di kawasan-kawasan mereka. Malahan arahan MKN 20 inilah yang akan menjadi sebagai garis panduan kepada pegawai-pegawai daerah selaku pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana daerah untuk bertindak. Jadi berdasarkan kepada pengalaman yang lepas, kita dapati bahawa dari segi pemahaman pegawai-pegawai daerah terhadap arahan MKN 20 ini adalah agak uh, terhad, yang mana seperti mana yang kita sebut tadi, berdasarkan kepada pengalaman yang lepas, kita telah meningkatkan lagi sesi-sesi latih amal untuk membolehkan pegawai-pegawai daerah ini memahami apakah tugasan mereka dan tanggungjawab yang perlu mereka lakukan apabila berlakunya sesuatu bencana di kawasan masing-masing. Ya, kita harap semua di lapangan bersiap siaga dan juga apabila deaktivetkan sebarang arahan-arahan MKN 2.0 itu akan dilakukan dengan segera. Dari aspek program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti, ini merupakan satu modul yang diangkat oleh Natma untuk melakukan latih amal, simulasi dan juga menghak upaya komuniti di peringkat paling bawah, iaitu di peringkat akar umbi. Adakah Datuk dan juga Natma berpuas hati ataupun melihat respon dengan lebih 17,000 ketua-ketua kampung dan seumpamanya terlibat sama dalam program ini, Datuk? Sememangnya penglibatan mereka-mereka yang berada di akar umbi dalam pengurusan bencana ini adalah merupakan sesuatu yang amat penting. Ini juga merupakan standard yang digunakan di mana-mana negara di dunia, di mana ketua-ketua masyarakat, mereka-mereka yang berada di lapangan merupakan responder yang pertama jika berlakunya sesuatu bencana. Berdasarkan kepada uh, uh, engagement kita dengan mereka-mereka di lapangan dan juga ketua-ketua komiti, dari segi pemahaman mereka memang amat baik, tetapi apa yang meruncingkan kita adalah sama ada pemahaman ini dapat ditranslate apabila berlakunya sesuatu bencana. Apabila berlaku di kawasan-kawasan yang kerap dilanda bencana seperti banjir di Kelantan, Terengganu, Pahang, ketua-ketua komuniti ini amat memahami tentang tugasan yang mereka perlu lakukan. Jadi dari segi penglibatan mereka semasa berlakunya bencana di negeri-negeri yang saya sebut tadi, negeri-negeri yang sentiasa ataupun kerap dilanda banjir semasa musim timur laut, dari segi pemahaman adalah baik. Tetapi apa yang kita belum ketahui adalah sama ada pemahaman ketua-ketua komuniti masyarakat yang berada di negeri-negeri yang jarang dilanda bencana Ya. semasa musim timur laut. Jadi dari segi ibak urus
dari segi sesi untuk memahamkan mereka berkaitan dengan perkara-perkara yang mereka perlu lakukan memang telah dibuat, tetapi dari segi sama ada ianya dapat dipraktikkan secara berkesan di negeri-negeri yang jarang berlakunya bencana ini masih lagi kita teliti. Ya. Datuk, dari aspek kawasan banjir yang rentan untuk menerima banjir puing ataupun banjir bencana geologi akibat tanah runtuh, hakisan tanah yang besar dan juga kayu kayan yang berada di kawasan hulu itu, dan kita lihat ketika hujung tahun lalu di Pahang, di Selangor dan juga di Yan dan juga yang terkini kita lihat di Baling. Adakah ini juga antara tumpuan? Kan kawasan ini sudah pun mengalami beberapa pusingan banjir yang agak teruk, memberikan kesan kepada kehilangan harta benda kepada kelompok-kelompok yang berada di laluan banjir puing ini. Adakah ini juga antara tumpuan NADMA untuk mendayakan lagi penduduk tempatan ataupun komuniti dalam masa yang sama jika ada penambahan dari sudut peruntukan kepada mereka, Datuk? Dari segi menguruskan ancaman yang mungkin berlaku disebabkan oleh banjir puing ataupun kepala air ini, pihak kerajaan melalui Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia telah mengenal pasti sebanyak 186 tempat yang berisiko untuk mengalami masalah ataupun bencana kepala air ini. Jadi berdasarkan kepada pengenalpastian kawasan-kawasan yang berisiko untuk terjadinya banjir kepala air ini, pemantauan yang berterusan telah dilakukan oleh pihak-pihak berkuasa untuk melihat sama ada terdapat bahaya yang meningkat jika berlakunya hujan yang berterusan di kawasan-kawasan yang berisiko menghadapi kepala air ini. Jadi dari segi tempat-tempat yang berisiko untuk mengalami ancaman kepala air ini telah dikenal pasti, dan dari pihak kerajaan dan juga pihak agensi-agensi telah mengenal pasti ataupun mengadakan pemantauan yang lebih kerap dan lebih rapi di kawasan-kawasan berkenaan. Dan dalam masa yang sama, penduduk-penduduk setempat juga telah diingatkan tentang bahayanya uh, apa ni uh, ancaman banjir yang disebabkan oleh kepala air tersebut. Jadi dari segi engagement dengan pihak komuniti telah diadakan, dan juga dari segi pemantauan daripada pihak-pihak agensi-agensi kerajaan yang berkaitan juga telah dipertingkatkan untuk mengurangkan risiko berlakunya ataupun risiko akibat daripada ancaman banjir yang disebabkan oleh kepala air. Ya, dari pengalaman sepanjang Datuk berada di NADMA dan juga dari informasi yang dikongsikan sistem amaran awal dan informasi berkaitan dengan banjir dan juga ramalan cuaca yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi, adakah NADMA merasakan ada penambahbaikan lagi untuk menambah luaskan lagi tahap pengetahuan rakyat dan informasi yang secepat mungkin, yang mudah dihadam, yang mudah difahami dan menggunakan elemen-elemen yang terkini yang Datuk rasa perlu diterokai oleh NADMA dan juga agensi terlibat, Datuk? Dari segi ketepatan untuk meramalkan uh, sesuatu tempat akan mengalami banjir ataupun bencana, ianya amat bergantung kepada teknologi yang sedia ada. Ya. Apa yang telah digunakan oleh pihak Met Malaysia untuk meramalkan tentang jumlah hujan, intensiti dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan hujan apabila berlakunya ribut seperti itu, ianya adalah setaraf dengan apa yang digunakan oleh negara-negara maju termasuklah United Kingdom dan Australia. Jadi dari segi teknologi berkenaan, ianya adalah setaraf dengan apa yang kita dapati digunakan oleh negara-negara maju yang lain. Uh, dari segi
dari segi untuk meramalkan sesuatu kawasan akan mengalami banjir atau tidak, ianya juga bergantung kepada teknologi yang digunakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Jadi berdasarkan kepada uh, peruntukan-peruntukan yang telah diluluskan, sebenarnya pihak Jabatan dan Pengairan dan Saliran Malaysia sedang memperbaiki ramalan-ramalan yang berkaitan dengan banjir di satu kawasan melalui Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara. Dari segi ramalan cuaca dan juga sama ada kemungkinan berlakunya banjir di satu kawasan ataupun tidak, memang infrastruktur yang kita ada di agensi-agensi teknikal kita adalah baik. Tetapi apa yang kita harapkan bahawa amaran-amaran yang dikeluarkan oleh agensi-agensi teknikal ini melalui teknologi-teknologi yang mereka gunakan tersebut diambil berat oleh orang ramai. Apa yang kita sedang lakukan sekarang ini adalah untuk selain daripada memperbaiki teknologi dan ketepatan ramalan yang dikeluarkan oleh agensi-agensi teknikal, kita juga cuba untuk meningkatkan kefahaman orang ramai untuk untuk mengambil berat tentang amaran-amaran yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kemungkinan berlakunya bencana banjir ataupun sesuatu bencana apabila disebarkan kepada mereka. Kita dapati bahawa semasa berdasarkan kepada pengalaman yang lepas, ada kes-kes di mana amaran-amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa atau agensi-agensi berkaitan tidak diambil berat oleh penduduk-penduduk setempat sehingga menyebabkan dari segi pengurusan bencana dan usaha-usaha menyelamat dan bantuan untuk diberi mendapat sedikit cabaran, Nazri. Ya, okey Datuk. Untuk bergerak ke hadapan juga, adakah Natma melihat adanya kewajaran untuk menambah jumlah kaki tangan dan juga jumlah aset-aset yang dikelolakan oleh jabatan-jabatan yang terlibat dengan pengurusan bencana kepada satu tahap yang lebih bersiap siaga, yang lebih yakin, kerana kita tahu dengan perubahan iklim, dengan perubahan cuaca, kawasan-kawasan yang dahulunya tidak pernah berlaku bencana banjir ataupun bencana alam, kali ini akan berlaku dan juga intensiti akan lebih tinggi, lebih kerap dan lebih luas kawasannya. Adakah sudah sampai masanya negara bersiap siaga dalam konteks dari aspek prevention ataupun pencegahan itu lebih utama berbanding pasca selepas bencana berlaku, kerana kerosakan itu lebih tinggi nilainya, mungkin perbelanjaan untuk memperbaiki berbilion-bilion, dan sedangkan kita boleh melakukan prevention ataupun pencegahan dengan melakukan penambahbaikan dari sudut aset, jumlah kaki tangan, pelaburan tempatan banjir dan seumpamanya, Datuk. Dari segi pengurusan bencana, memang terdapat usaha-usaha untuk menambah baik dari segi aset-aset infrastruktur dalam memastikan bahawa uh, ancaman banjir dapat dikurangkan di negara ini. Berdasarkan kepada komitmen pihak kerajaan, memang setiap tahun pihak Kementerian Kewangan telah memberikan peruntukan yang agak besar dari segi untuk memastikan aset-aset di peringkat agensi-agensi responder adalah mencukupi untuk memastikan bahawa usaha-usaha menyelamat dan juga pengurusan banjir dapat dibuat dengan lebih baik. Tetapi dalam masa sama ada juga perkara-perkara yang melibatkan infrastruktur yang memerlukan peruntukan yang amat besar, yang memerlukan penelitian yang lebih lanjut daripada pihak Kementerian Kewangan. Dalam masa sama, selain daripada memastikan bahawa aset-aset ini adalah mencukupi apa yang kita cuba terapkan dari segi pastikan bahawa risiko sesuatu bencana ini dapat dikurangkan adalah dengan memberi pengetahuan dan juga awareness kepada masyarakat setempat tentang perkara-perkara yang mungkin tidak memerlukan perbelanjaan yang besar untuk pastikan bahawa risiko banjir dapat dikurangkan. Ini termasuklah dari segi pemahaman mereka untuk tidak membuang sampah merata-rata sehingga menyebabkan sungai dan juga longkang-longkang kita tersumbat. Jadi ini merupakan perkara yang mudah yang boleh kita lakukan tanpa memerlukan perbelanjaan yang besar.
Jadi seperti mana yang kita sebut, strategi kita pada ketika ini adalah untuk disaster risk reduction ataupun langkah DRR yang tidak memerlukan pembelanjaan besar. Ada uh, kajian-kajian yang telah dibuat oleh pihak badan-badan antarabangsa seperti United Nations, kita menyatakan bahawa setiap ringgit yang kita belanjakan akan boleh menyelamatkan ataupun menjimatkan lebih kurang dalam 10 ataupun 8 ringgit dari segi kemusnahan. Okey, itu saja yang ada kita dapat bincangkan, Datuk, untuk agenda awani pada malam ini. Terima kasih atas informasi dan juga perkongsian kesiapsiagaan NADMA dan juga agensi terlibat berkaitan dengan bencana banjir yang sedang kita lalui sekarang. Mudah-mudahan banjir tahun ini tidaklah seburuk yang pada tahun-tahun lalu, dan kesiapsiagaan di tahap yang tertinggi, di tahap yang maksimum, dan yang penting semua individu dan juga komuniti maklum dan juga cakna apa yang wajar mereka lakukan. Jangan bertindak di peringkat yang terakhir ataupun last minute, sedangkan kita boleh lakukan lebih awal. Terima kasih yang berbagi Datuk Khairul Syahril Idrus, Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pasca Bencana NADMA, Jabatan Perdana Menteri. Itu sahaja bersama saya Nazri Kaha. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.